Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah. Bersama-sama dengan kumpulan saya Nur Nabila, Nur Ain Nadia dan juga Syarah Rafida akan membentangkan tentang tugasan kumpulan yang telah kami terima yang bertajuk Institusi Masyarakat. Definisi jiran. Jiran ni dari segi etimologi, jiran dia berasal daripada bahasa Arab yang membawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Dari segi istilah, jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, bersebelahan kampung, daerah, malah lebih besar daripada itu, iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Jiran juga dia bererti ahli-ahli 40 buah rumah setiap penjuru yang mengelilingi rumah individu. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud telah bersabda Rasulullah SAW, iaitu 40 buah rumah tetap sebagai jiran tetangga. Konsep kejiranan dalam Islam. Hubungan harmoni dan persaudaraan dalam Islam amat dititikberatkan antara sesama manusia. Mutakhir ini apabila melibatkan hak dan tanggungjawab jiran, ramai yang mementingkan diri sendiri hanya kerana mengejar keduniaan dengan kehadiran teknologi yang banyak memodernkan manusia. Keharmonian hidup bermasyarakat menjadi faktor utama terhadap kefahaman konsep jiran dalam Islam yang perlu dirungkai. Kajian ini bertujuan menganalisis konsep sebenar kejiranan disertakan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang menyeru berbuat baik kepada jiran. Semoga dengan tulisan ini dapat memberi batu asas dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Tanggungjawab jiran dalam Islam. Yang pertama ialah membantu apabila perlu. Sebagai seorang jiran, kita mestilah saling membantu antara satu sama lain dalam komuniti atau masyarakat yang kita didiami. Kerana contohnya, apabila jiran kita menghadapi ataupun berada di situasi yang di mana mereka memerlukan pertolongan, kita sebagai seorang jiran perlu menghulurkan bantuan ataupun meringankan beban mereka dan membantu mereka untuk keluar daripada masalah tersebut semampunya. Yang seterusnya, memberi salam apabila perlu. Di dalam Islam, memberi salam merupakan satu amalan yang dituntut dalam Islam, kerana memberi salam juga mengeratkan silaturahim dan juga hubungan di antara satu sama lain. Kita tidak langsung dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan juga kita dapat mengetahui khabar-khabar ataupun keadaan jiran-jiran kita pada masa tersebut. Yang seterusnya ialah memerhatikan rumah semasa ketiadaannya. Situasi ini sering kali berlaku, iaitu ketiadaan tuan rumah. Jadi tuan rumah tak dapat untuk memerhatikan keadaan rumah setiap masa, dan tak semua rumah mempunyai CCTV, iaitu kamera pengawasan. Jadi sebagai seorang jiran berdekatan ataupun jiran sebelah rumah boleh menghulurkan bantuan dan rasa mengambil tahu terhadap jiran-jiran dengan memerhatikan rumah mereka semasa ketiadaannya. Yang terakhir ialah menziarahi dan mendoakannya ketika sakit. Sebagai seorang jiran yang mengambil berat tentang jiran-jirannya, kita seharusnya mendoakan kebaikan dan juga apabila jiran kita menghadapi musibah iaitu sakit dan sebagainya, kita seharusnya mendoakan semoga jiran-jiran kita mendapat kesihatan seperti sedia kala dan mendoakan semoga mereka cepat sembuh. Ini salah satu cara untuk kita menunjukkan bahawa kita mengambil berat tentang jiran-jiran kita. Kita juga seharusnya menziarahi jiran-jiran kita apabila mereka sakit kerana kita, supaya kita dapat mengetahui keadaan mereka dan juga
mengetahui perkembangan kesihatan mereka supaya apabila kesihatan mereka melarat ataupun menjadi lebih baik, kita dapat mengambil tindakan yang sepatutnya. Contohnya, apabila kesihatan mereka melarat, kita dapat membawa mereka ke klinik kesihatan maupun hospital, dan apabila kesihatan mereka membaik, kita dapat mengucapkan kesyukuran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep masyarakat majmuk menurut Islam. Masyarakat majmuk merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat. Tetapi, hidup terpisah kerana mengamalkan cara hidup, kepercayaan yang berbeza dengan bangsa lain. Islam juga mengiktiraf masyarakat kewujudan majmuk sebagai satu perhubungan sosial di kalangan manusia yang ditentukan oleh Allah SWT. Pengiktirafan ini adalah selari dengan pengertian Islam sebagai sebuah agama perdamaian yang menegakkan kerukunan hidup sesama manusia. Seterusnya, tanggungjawab masyarakat dalam Islam. Yang pertama, sentiasa mengadakan rundingan dengan agama-agama lain mengenai peranan Islam dan umat Islam untuk menghadapi realiti semasa berikutan keadaan dunia yang berubah-ubah. Seterusnya, sarjana Islam dan bukan Islam bersedia untuk membincangkan dan menganalisis isu-isu yang menjadi kepentingan dan kemudahan bersama. Yang seterusnya, mewujudkan kefahaman dan kesedaran yang mendalam tentang isu-isu antarabangsa yang mempunyai kesan langsung atau tidak langsung dan sensitiviti sesama umat Islam dan tidak Islam. Dan yang terakhir, mengadakan pusat sumber maklumat dan rujukan berkaitan umat Islam dan bukan Islam untuk memberikan semangat kepada pengumbalan dasar negara. Ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, keberanian yang cukup. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diketahui, tiada pengikut yang mahu diarah-arah oleh seorang pemimpin yang tidak mempunyai keyakinan diri dan penakut. Orang yang cerdik dan pandai menilai sikap tidak akan bertahan lama di bawah pemimpin yang tidak mempunyai ciri ini. Yang kedua, sikap simpati dan memahami. Suatu lagi sikap yang perlu ada bagi seorang pemimpin adalah perasaan simpati kepada pengikut-pengikut mereka. Mereka juga harus memahami keadaan atau masalah yang dihadapi oleh para pengikut. Ini bagi memastikan komunikasi antara kedua-dua pihak menjadi lebih mudah dan berkesan. Yang ketiga, adil dan saksama. Tanpa ada sikap adil dan saksama, tiada pemimpin dapat mengekalkan pengikut setia dan menerima penghormatan yang sepatutnya. Mereka pasti akan segera berpindah ke tempat lain sebaik mengetahui pemimpin mereka tidak mempunyai sikap yang mulia. Yang keempat, yakin dengan keputusan. Pemimpin yang berdolak dalik dengan keputusan yang dibuat menunjukkan keyakinan diri mereka yang rendah. Perhatikan contoh yang banyak daripada pemimpin-pemimpin parti politik. Mereka yang begini tidak akan kekal lama. Dan akhir sekali, disenangi ramai. Orang yang tidak berdisiplin, berperangai buruk dan suka mengambil mudah tidak akan menjadi pemimpin yang berjaya. Seorang pemimpin memerlukan rasa hormat daripada pengikut-pengikut mereka. Perasaan itu pula hanya dapat muncul bersama nilai peribadi yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Okey, kepentingan hidup masyarakat dalam kehidupan sosial. Salah satunya ialah membantu ketika kesusahan melanda, menarik minat pelancong asing, menjamin keselamatan setempat, memupuk program atau aktiviti komuniti dan juga memupuk semangat perpaduan. Okey, maksud membantu ketika kesusahan melanda tu macam jika kita ada jiran yang terdekat, kita bolehlah bantu jiran kita jika ada dalam melanda yang masalah yang berbahaya kan, melanda kesusahan. Contoh dia macam gitulah. So ada bagusnya kita mempunyai jiran. Selain itu, menarik minat pelancong asing. Lepas tu, menjamin keselamatan setempat. Menjamin keselamatan setempat macam yang saya kata tadi. Dia macam, jika kita ada jiran, dan jiran tu dekat-dekat, so, dia boleh jaminlah keselamatan kita. Macam, contohlah, macam kita nak keluar rumah, kita minta jiran kita tengok-tengokkan rumah kita. So, macam gitulah contoh dia. Okay. Memudahkan program atau aktiviti komuniti. Maksudnya macam, kita ada jiran, so kita senang nak buat bergotong royong sama-sama macam gitu. So dari situ kita dapat merapatkan lagi silaturahim selama umat Islam. Tidak kira umat Islam, malah setiap kaum, semua kita boleh merapatkan lagi hubungan. Itulah antara contoh kebaikannya.
Okey, selain itu yang last sekali memupuk semangat perpaduan. Memupuk semangat perpaduan tu, jika kita sudah bergotong royong, kita kan dapat mengeratkan lagi hubungan. Kita juga dapat memupuk semangat perpaduan lah. Macam semangat lagi kita, macam kita gotong royong tu, kita nak cantikkan lagi rumah kita tu. So, kita semakin semangat lah semua. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami yang telah membicarakan mengenai institusi masyarakat. Bunga dedap di atas para, anda susun pasang pelita, anda silap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian, terima kasih.